Okey, apa khabar semua? So, dalam video ni cikgu akan menerangkan tentang haba peneutralan. So, ini masih lagi di bawah bab 11 ataupun bab 3 tingkatan 5 termokimia. Okey. So, di bawah tajuk haba peneutralan, yang pertama sekali murid perlu tahulah apa ni maksudkan dengan peneutralan. Peneutralan adalah tindak balas apa? Dia adalah tindak balas antara asid dan alkali. Okey. Dan kena ingat apakah hasil tindak balas dia? Dia akan menghasilkan garam dan juga air. Okay? Dan nombor satu perkara yang murid mesti kena tahu ialah apakah maksud haba peneutralan. So maksud haba peneutralan ialah perubahan haba. Okay, perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dan alkali. Okay. So, di dalam jawapan kita mesti kena ada perubahan haba. Perubahan haba apa? 1 mol air yang terbentuk hasil tindak balas asid dan alkali. Okay. So, 1 mol air ni mesti kena ada. Penting. Okay. Dan seterusnya, kita tengok apakah persamaan peneutralan. Okay. Di mana ini murid sudah pun belajar di semasa tingkatan 4. Tindak balas asid dan alkali. Okey. So apabila alkali, ingat alkali ni, dalam alkali biasanya ada OH dan asid biasanya ada hidrogen. So apabila alkali nak balas dengan asid akan dapat garam dan juga air . Okey. So kalau kita tengok dekat sini, OH ini tadi dia akan combine dengan H, maka dia akan membentuk H2O ataupun air. Okey. Jadi L ni adalah kation, dia akan bergabung dengan anion daripada asid yang akan membentuk garam. Okay. Contohnya adalah natrium hidroksida bertindak balas dengan hidroklorik asid dan menghasilkan sodium klorid ataupun natrium klorida dan air. Okay. So berdasarkan formula yang cikgu tunjuk di atas, di mana OH akan combine dengan H, dia akan membentuk H2O. Okay. Dan natrium akan combine dengan Cl. Okay. Dia akan membentuk natrium klorida. Alright. Dan perkara kedua yang murid kena tahu lah, yang tadi adalah persamaan kimia. Seterusnya ialah persamaan ion. Okey. Jadi kena ingatlah, semua tindak balas peneutralan, tindak balas ion dia sama saja, iaitu hidroksida ion bertindak balas dengan hidrogen ion dan akan menghasilkan H2O. Okey. So tak kisah mana-mana asid yang bercampur dengan mana-mana alkali. Okey, apabila kamu dikehendaki untuk membuat persamaan ion, semuanya sama, iaitu ion hidroksida bertindak balas dengan hidrogen ion dan akan menghasilkan H2O. Okey. So untuk membaca persamaan ion ni, murid kena ingat dia bukannya OH minus tambah hidrogen ion equal to H2O. Bukan. Cara baca dia ialah hydroxide ion ataupun hidroksida ion. Tambah tu maksudnya bertindak balas dengan hidrogen ion, dan anak panah ni maksudnya menghasilkan air. Okey. Okey, so ini adalah contoh persamaan kimia. Okey, tindak balas peneutralannya. Okey, so contoh di sini kita tengok asid nitrik bertindak balas dengan natrium hidroksida dan akan menghasilkan natrium nitrat dan juga apa? Okay, dan juga air lah, H2O. Okey. Dan di sini ialah dia punya haba peneutralan dia, negatif 57. Okey, dan seterusnya asid sulfurik iaitu H2SO4 bertindak balas dengan kalium hidroksida dan akan menghasilkan kalium sulfat. Okey, so di sini murid dah kena tahu cara nak tulis formula kimia. Okey. Okey, alright. So kat sini kita tengok dah seimbang ke belum. Okey, kat sini sepatutnya ada 2 KOH 45. So 456. Okey, so dekat sini kena ada 2 Okey, seimbangkan je lah. Okey. Okey, next. Yang bawah, asid etanoik. Okey, ini adalah asid lemah bertindak balas dengan natrium hidroksida iaitu NaOH dan akan menghasilkan
Natrium etanoat. Okay, natrium etanoat ni cara tulisnya CH3COONe. Okay, Na kena letak dekat belakang sebab dia menggantikan tempat hidrogen ni tadi. Ya, dia menggantikan tempat hidrogen. Okay, dia macam ni lah. Ni daripada carboxylic acid, ini daripada natrium. Okay, dan akan menghasilkan air lah, H2O. Okay, H2O ni daripada hidrogen dia daripada asid dan hidroksida dia daripada alkali. Okay, so ini adalah haba tindak balas yang terhasil. Dan kalau murid kamu perhatikan, berbeza asid dan alkali yang bertindak balas, berbeza haba peneutralan yang dihasilkan. Okay, haba peneutralan yang dihasilkan tidak sama. Okay, ada yang tinggi, ada yang rendah. Okay, dan sekarang kita kena tahu apakah faktor yang mempengaruhi haba peneutralan. Okay, so sebelum cikgu terang yang tu, cikgu nak terang dahulu yang nombor 2 murid kena tahu. Yang pertama tadi kena tahu maksud. Yang nombor 2 kena tahu persamaan kimia dan juga persamaan ion. Nombor 3 kena tahu aras tenaga. Okay, gambar rajah aras tenaga. Okay, so contoh yang cikgu beri dekat sini adalah sulfuric acid bertindak balas dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium sulfat dan air. Okey, yang ditunjuk di sini adalah tindak balas persamaan kimia termokimia. Okey, ini namanya adalah persamaan termokimia. Kenapa persamaan termokimia? Sebab dia mesti termasuk delta H equal to negative 57 kJ per mol. Okey, kemudian murid kena tahu nak buat persamaan ion, iaitu H plus OH dan akan menghasilkan H2O. Alright? Okey, H2O. Okey, so next, apa yang dimaksudkan negatif 57 kJ per mol? Maksudnya ialah 57 kJ tenaga haba dibebaskan apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas di antara asid dan alkali. Okey. So yang nombor 2 pula ialah dia tunjukkan persamaan ion. So kalau H plus tambah OH minus akan dapat H2O. So dia punya haba tindak balas dia ialah haba tindak balas peneutralan dia ialah negatif 55 kJ per mol. Apa maksud dia? Maksudnya 55 kJ tenaga haba dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Sebab simbol dia negatif. Apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dan alkali. Okey. Okey, sekarang kita tengok bagaimana nak tulis rajah, nak melakar rajah aras tenaga. So untuk melukis rajah aras tenaga ada 2 option. Kita boleh guna persamaan. Kita boleh guna persamaan kimia pun boleh. Kita nak guna persamaan ion pun boleh. Dua-dua betul. Kerana dalam skema jawapan dua-dua diterima. Okey, so dekat sini cikgu buatlah H plus tambah OH minus dapat H2O. Kemudian jangan lupa masukkan dia punya haba peneutralan dia negatif 57 kJ per mol. Alright. Dan di dalam rajah aras tenaga wajib kena ada paksi Y, anak panah, tenaga kena ada. Dan jangan lupa kalau isotomik mesti kena ada anak panah ke bawah. Okey, wajib. So yang ni dapat 1 markah, 1 markah. Okey, dapat 2 markah ataupun 3 markah lah, bergantung kepada pemeriksa ataupun bergantung kepada soalan. Kalau 3 markah maksudnya markah dia yang delta H ni. Okey, tengok pula gambar rajah yang seterusnya. Bagaimana untuk lukis rajah aras tenaga. Okey, yang ni adalah tindak balas exothermic, bermaksud dia daripada tinggi dia jadi rendah, anak panah ke bawah, dan aras untuk hasil tindak balas. Kemudian dekat sini H plus tambah OH minus dapat delta H negatif 55 kJ per mol. Bawah ni H2O. Okey, dah selesai aras tenaga untuk haba peneutralan. Okey. So dekat atas ni sorry cikgu tambah sikit lagi lah. Okey.
So kita ada pilihan. Nak pilih persamaan kimia pun boleh. Contohnya H2SO4 tambah 2KOH. Jangan lupa persamaan kimia yang dimasukkan tu ialah persamaan kimia yang sudah diseimbangkan. So anda ada dua pilihan. Dua-dua boleh. Okay, next. Okay, tadi cikgu dah tunjukkan lain asid dan alkali yang digunakan, lain nilai haba yang dibebaskan. Okay, jadi kita nak bandingkan. Okay, so apakah yang berlaku apabila asid kuat bertindak balas dengan alkali kuat? Siapa dia asid kuat, murid? Okay, asid kuat dalam silibus kita biasanya HCl, H2SO4, HNO3. Ini biasanya lah tiga asid ini. Kalau alkali kuat biasanya KOH, NaOH. Dua alkali ini yang biasa kita gunakan. Okey, so tindak balas antara alkali kuat dan asid kuat. Okey, di sini dia tunjukkanlah dua contoh, iaitu HCl bertindak balas dengan NaOH, dapat NaCl, air dan juga negatif 50 kJ per mol. And then dia guna juga asid kuat yang lain, iaitu HNO3 bertindak balas dengan KOH, dapat KNO3 dan H2O. Okay, alright. So kalau kamu perasan, walaupun cikgu gunakan asid dan alkali yang berbeza, tetapi asid itu adalah asid kuat dan alkali itu ialah alkali kuat, maka dia punya haba tindak balas dia sama. Okey, asalkan menggunakan asid kuat dan alkali kuat. Okey, so tak kisahlah mana-mana asid dan alkali kuat yang kita gunakan, haba tindak balas dia sama. Penerangan dia ialah asid kuat dan alkali kuat mengion lengkap di dalam air. Sebab tu nilai dia sama. Asid ni dia mengion lengkap di dalam air, alkali pun sama. Kemudian kedua-dua asid dan alkali ni dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida yang tinggi. Oleh sebab itu dia tindak balas membebaskan haba peneutralan yang lebih tinggi. Okey. So negatif 57 kJ per mol. Okey, sekarang kita tengok pula. Kalau kita guna asid lemah dan alkali kuat. Asid tadi lemah, alkali kuat. Siapakah asid lemah yang biasa guna? Okey, dalam silibus kita biasanya CH3COOH. Okey, sebenarnya ada banyak lagi lah asid lemah, tapi kalau dalam eksperimen kita akan guna ethanoic acid lah. Alkali kuat tadilah cikgu dah bagi tahu, KOH ataupun NaOH. Okey. Okey, so persamaan ion dia sama, H+ tambah OH- hasilkan H2O. Tapi cuba tengok apakah yang jadi dengan dia punya haba tindak balas dia. Haba tindak balas dia adalah negatif 55 kJ per mol. Kalau asid kuat dengan alkali kuat, negatif 57. Tapi bila kita guna asid lemah dan alkali kuat, dia jadi negatif 55 kJ per mol. Persoalannya, kenapa haba tindak balas dia rendah? Okay. Okey. So kenapa? Okey, ini alasan dia. Asid ethanoic adalah asid lemah, jadi dia mengion secara lengkap di dalam air. Okey, ini biasa soalan akan tanya Ini penerangan dia. Pertama sekali bagi tahulah asid ethanoic adalah asid lemah. So bila dia lemah, dia buat apa? Dia mengion secara lengkap di dalam air. Kemudian dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang lebih rendah. Okey. Nampak Jadi maksudnya di sini adalah mengion separa di sini bermaksud ada sebahagian wujud sebagai molekul.
Jadi apa yang berlaku ialah haba yang dibebaskan tadi, tenaga haba yang dibebaskan semasa penutulan digunakan untuk mengion lengkap sebahagian molekul asid etanoik untuk menghasilkan ion hidrogen. Jadi maksudnya di sini ialah let's say lah CH3 COOH dicampur dengan NaOH dapat CH3 COO Na tambah H2O. Tapi di sini sebenarnya ada lagi hidden molekul yang tidak ditunjukkan dalam persamaan kimia, iaitu dia ada lagi menghasilkan CH3COOH yang tidak lengkap, yang tidak mengion dengan lengkap. Jadi haba tindak balas, contohlah haba tindak balas yang dihasilkan ialah negatif 57 kJ per mol, kan? Let's say lah, haba ni tadi sebahagiannya digunakan untuk mengionkan molekul ini tadi supaya molekul ini tadi mengion. Supaya dia mengion. Alright. Supaya dia mengion. Right. Jadi apabila tenaga haba tadi sebahagiannya digunakan, maka nilai dia akan jadi rendah. So dia akan jadi negatif 55 kJ per mol. Itulah yang berlaku. Alright. So tenaga haba yang terbebas adalah kurang daripada negatif 57. Kadang-kadang soalan suruh murid predict apakah nilai haba tindak balas yang terhasil. So make sure lah lebih rendah daripada 57. Negatif 55 ke, negatif 56 ke. Yang seterusnya adalah tindak balas penetralan antara asid kuat dan alkali lemah. Tadi asid lemah alkali kuat, sekarang asid kuat dan alkali lemah. So dia punya persamaan ion dia sama, dan kalau kamu perhatikan dia punya haba tindak balas dia sama dengan tindak balas yang asid lemah dan juga alkali kuat. Sama. Ini contoh lah. Contoh asid kuat bertindak balas dengan alkali lemah, akan dapat amonium klorida, air, dan ini ada punya haba tindak balas lah. Contoh alkali lemah yang biasa kita gunakan ialah amonia. Satu ni je yang biasa kita gunakan di dalam silibus. So soalan pun tanya, terangkan mengapa haba tindak balas lebih rendah berbanding haba tindak balas asid kuat dan alkali kuat. Jadi jawapannya kita ceritakan tentang siapa yang lemah. Siapa yang lemah tadi? Yang lemah kat sini adalah alkali, kan? So kita cerita tentang alkali tadi. So amonia adalah alkali lemah. Nampak? Itu nombor 1. So bila lemah dia buat apa? Dia mengion separa lengkap di dalam air. Mengion separa lengkap bermaksud dia NH3 dia akan hasilkan amonium ion, dia akan menghasilkan hidroksida ion, ni water lah. Tapi ada sebahagiannya ialah dia masih lagi wujud sebagai amonia. Jadi dia akan menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang lebih rendah disebabkan ada molekul alkali yang tidak ion dengan lengkap. Maka sebahagian tenaga haba yang dibebaskan digunakan untuk mengion lengkap sebahagian molekul amonia untuk menghasilkan ion hidroksida. Oleh sebab itu tenaga haba yang terbebas adalah kurang daripada 57 kJ per mol. So let's say ini adalah amonia campur dengan air, akan dapat amonium ion tambah hidroksida ion. Tapi sebenarnya dia ada hidden molekul yang tidak ditunjukkan di situ, ialah dia masih ada lagi molekul amonia. Jadi tenaga haba yang dibebaskan let's say 57 kJ per mol.
sebahagiannya digunakan untuk mengionkan molekul tersebut untuk menjadi amonium ion. Okay, that's why haba tindak balas yang terhasil akan jadi kurang dari 2 negatif 57, so dia akan jadi negatif 55 kJ per mol. Okay, alright. Dan ada satu lagi last, okay, last okay, haba peneutralan, tindak balas haba peneutralan antara asid monoprotik dan juga diprotik. Okay, ada setengah term dalam buku dia gunakan monobase dan dwi-base, benda yang sama Okay, so yang ni apa benda sebenarnya? Okay, yang ini contohnya dia nak ceritakan tentang okay, sebenarnya antara tindak balas alkali kuat dan asid kuat juga ada mempengaruhi. Okay, contoh cikgu nak tunjuk di sini adalah okay, konsep ini kita gunakan kalau dua-dua asid kuat. Contohnya kita guna ACN, satu lagi kita guna HNO3. HNO3. So kalau kita tengok HCl ni kita kena tahu dulu dia monoprotik ke diprotik. Kalau dia menghasilkan satu hidrogen ion, 1 mol hidrogen ion, maksudnya dia adalah monoprotik. Okay. Tetapi ada juga asid yang diprotik. Contohnya ialah sulfuric acid. Nampak tak? Kenapa dia diprotik? Sebab dia menghasilkan 2 mol hidrogen ion. Okey, 2 mol hidrogen ion. So, apa yang cikgu nak terangkan sekarang ialah, let's say, katakanlah haba tindak balas yang monoprotik dapat negatif 57. Kan? Okey, negatif 57. So, yang ni asid kuat. Ni asid kuat. Okey. Kemudian, cikgu pun gantikan HNO3 dengan apa tadi? H2SO4. Tapi dia adalah diprotik. Okey, cuba tengok dekat sini. Ini 1 mol hidrogen ion. Ini 2 mol hidrogen ion. Okey, tolong dengar betul-betul. Okey, sekiranya bilangan hidrogen ion dia 2 kali ganda berubah, maksudnya haba tindak balas dia juga akan jadi 2 kali ganda. Maksudnya di sini ialah negatif 57 kena darab dengan 2. Baru akan dapat berapa tu. Okay. Itulah dia punya haba tindak balas, kilojoule per mol. Kalau cikgu pakai triprotik, tapi triprotik tak ada lah dalam kita punya ni So far triprotik adalah asid lemah lah. Ini antara asid kuat dan asid kuat sahaja. Okey, cuba tengok dekat sini. Apa lagi penerangan Okey, so dia kata 1 mol hidroklorik asid mengion dalam air menghasilkan 1 mol hidrogen ion. Okey, so haba peneutralan bagi tindak balas antara asid HCl dan HNO3 adalah monoprotik dan alkali kuat sama tinggi. So kalau asid dia dua-dua monoprotik, maka dia punya haba tindak balas dia sama. Tapi kalau cikgu tukar asid kuat juga. Okey, cikgu tulis kat atas sini boleh nampak. Okey, yang ini dia ada tindak balas antara asid kuat versus dengan asid kuat satu monoprotik, satu lagi diprotik. Okey, alright. So bagi kepekatan yang sama, peneutralan asid diprotik menghasilkan 2 kali ganda tenaga haba berbanding asid monoprotik. Okey, alright. So untuk video ni cikgu terang sampai ini dahulu. Di next video cikgu akan terangkan tentang penyelesaian masalah